Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Pembuka pada minggu ini adalah Isnin 10 April 2023 bersamaan dengan 19 Ramadan 1444 kita dipertemukan. Mudah-mudahan pada kali ini kita akan bersiar secara langsung membawakan sesuatu yang indah, mutiara yang cantik dalam kehidupan anda semua pada pagi ini untuk sama-sama kita melihat mutiara ilmu yang bakal kita catat dalam nota perbincangan kita dan dapat kita berikan manfaat untuk kehidupan kita selamanya di dunia dan di akhirat sana. Jadi pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedar tak sedar ya, sudah pun berada di penghujung fasa kedua Ramadan, tapi belum lagi kita luntur semangat dan terus berada dalam keadaan fokus melaksanakan ibadat sebaik mungkin, khususnya dalam bulan Ramadan. Baik. Sidang penonton, pagi ini kita ada sesuatu yang bakal dibincangkan berkenaan dengan bagaimana ganjaran dan juga sesuatu yang patut kita kurangkan dalam kehidupan kita, sebab memang lumrah kehidupan manusia ada sesuatu yang dia nak tambah lebih banyak, cari lebih banyak dan cari lebih baik, dan ada juga benda yang nak dikurangkan, dilimitasikan dan juga sesuatu yang cuba untuk dihilangkan daripada kehidupan mereka. Apakah perkara itu? Cuba kita kaitkan dengan perbincangan kita, iaitu tebalkan pahala, nipiskan dosa. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bukan khas kepada anda semua. Baik. Seperti biasa, mungkin ada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu dengan topik perbincangan kita, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-8816-77 untuk buat panggilan, ataupun nak terus bertanyakan soalan di ruangan Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Boleh bertanya di ruangan komen yang ada tertera poster perbincangan kita pada hari ini. Tulis soalan anda di ruangan komen, pastikan sesuai dengan topik perbincangan dan kita akan ambil dan jawab persoalan anda satu persatu. Dan juga mungkin ada sahabat kita yang tak berkesempatan pada pagi ini melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda, dan jangan lupa sebarkan, tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama kita sebarkan kebaikan. Hari ini perbincangan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Saya ni di antara benda yang saya seronok bila mana bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra ni, setiap kali perbincangan punya topik, punya tajuk tu, dia mesti akan sediakan satu buku khas yang sebagai rujukan. Memang setiap kali perbincangan. Dan hari ini Ustaz, buku apa kita akan guna sebagai perbincangan kita? Ini insya-Allah rezeki kita milik siapa, insya-Allah. Rezeki kita milik siapa? Subhanallah. Tu. Buku ni baru ditulis, siap tulis sebenarnya ujung tahun lepas. Tapi kita bawa perbincangan pada pagi ni insya-Allah, mudah-mudahan ada dalam insya-Allah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Silakan Ustaz untuk mukadimah kita. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati adinda saya dan semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan tuan-tuan sedap tak sedap pagi ni tuan-tuan dalam kelolakan yang kita duk buat. Terlebih kurang kita, subhanallah, Allah telah mempertemukan kita dengan pagi 19 Ramadan dah. Malam ni dah masuk kepada malam yang 10 yang terakhir daripada fasa Ramadan. Kalaulah Ramadan macam tahun lepas dia main terjut tergempak tuan-tuan, maka kita ada baki lebih kurang 9 ke 10 hari sahaja. Maka doakanlah mudah-mudahan Allah mentakdirkan kepada kita untuk Ramadan kali ini menjadi satu pesta ibadah, bukanlah semata-mata juadah. Kan dia geram 2-3 tahun kena PKP tak ada pergi bazar Ramadan. Tahun ni tuan-tuan dia punya checklist tuan-tuan 31 hari, lebih sehari daripada tarikh yang sepatutnya kita menghadapi Ramadan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kenapa tajuk perbincangan yang kita nak bawa, kita sama-sama nak tuntaskan pada pagi ini berkaitan untuk kita sama-sama nak tebalkan pahala dan juga menipiskan mudah-mudahan dosa yang kita selalu duk buat. Kita tidak kata mewakili tuan-tuan, mewakili diri sendiri yang penuh dengan dosa yang dilakukan, sama ada sedar ataupun tak sedar, yang sengaja ataupun tak sengaja, terlalu banyak sangat.
maka Allah mengkhabarkan berita gembira kepada kita berkaitan Ramadan ini, bulan yang mana Nabi kata man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambih. Nah, bulan yang Allah nak ampunkan dosa kita. Allah bagi offer kepada kita ni tuan-tuan. Dalam ayat Quran Allah kata apa? Allah kata la'allakum tattaqun. Bila kita puasa dengan baik ni, Allah menjanjikan kepada kita mudah-mudahan memperoleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebut berkaitan hadis yang Allah kata semua ganjaran ni Allah tetapkan ada ganjaran pahalanya 10 ke 700 kali ganda. Adapun berkaitan puasa, Allah reserve untuk memberikan pahala itu unlimited kepada kita, infinity kepada kita. Maka inilah yang sama-sama kita nak rebut, nak kita ambil sebagai manfaat. Bila sebut nak tebalkan pahala ni, apa amalan yang terbaik kita mampu buat, yang mungkin kadang-kadang perbuatannya sedikit tetapi ganjarannya banyak. Betul. Kan? Maka sama-sama insya-Allah mudah-mudahan sebagai mukhaddimah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan waktu dan keluasan hati kita pada pagi ini untuk kita menerima dan mengambil manfaat ilmu perbincangan. Mungkin saya menumpang adinda saya juga dan saya menumpang tuan-tuan juga untuk kita mengambil faedah bersama untuk perbincangan pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan. Insya-Allah mudah-mudahan. Subhanallah. Dan seperti mana yang penonton-penonton sedia maklum, dalam edisi untuk istimewa Ramadan Seindah Kasih Tanyalah Ustaz Seindah Kasih ini, kita akan bawakan topik perbincangan yang sesuai dengan apa yang kita nak laksanakan dalam bulan Ramadan, dan hari ini berkenaan dengan tebalkan pahala dan nipiskan dosa. Ini juga satu yang berada dalam top checklist kita untuk dalam bulan Ramadan ini. Apa yang kita nak lakukan sebelum kita keluar, mudah-mudahan menjadi manusia yang bertakwa. Baik, jom kita lihat soalan pertama di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita mungkin namanya Fadli Mat Syah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta semua. Soalan saya, apakah sebaik-baik dan seringan-ringan amalan yang menebalkan pahala serta berat timbangan di amal kelak? Dan juga apakah sekecil-kecil keburukan yang akan mengikis pahala sehingga menjadi nipis? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Fadli Mat Syah untuk soalan pertama ini. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Tuan Fadli Mat Syah. Di antara soalan pembukaan yang sangat baik untuk kita sama-sama ambil iktibar dan kebaikan daripada soalan ini berkaitan yang pertama, apakah di antara sebaik-baik. Bila sebut dengan sebaik-baik ini biasanya dalam kaedah bahasa Arab digunakan dengan tafdil. Mengambil yang mana yang the best among the best daripada amalan yang boleh kita lakukan. Baik tuan-tuan, dalam bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan yang lain, di antaranya tuan-tuan paling common, paling cak ayam tuan-tuan, hanya ada Ramadan saja, solat tarawih. Solat tarawih ni tuan-tuan, solat yang kita boleh berehat-rehat dengannya. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring pun tak apalah. Kalau solat tarawih tu, kalau orang tu tak sakit, Ustaz, boleh duduk juga? Boleh, tak ada masalah. Sembahyang sunat ni tidak menjadi masalah, melainkan solat fardu. Kalau fardu jangan buat ulak, kalau boleh berdiri tak boleh, tu saja-saja kita nak duduk. Tapi solat tarawih ataupun mana-mana solat sunat boleh, walaupun kuat ni. Kan, tapi saja dia kata hari ni nak ambil tumpang manfaat untuk duduk, boleh juga. Cuma dari segi fadilatnya akan berkurang. Kalau 100 markah mungkin 70 markah kita malam kata. Ni separuh Ustaz sembahyang duduk. Sebab tu kita permudahkan daripada tak buat langsung. Pak Long kata kalau malas sangat Pak Long nak tidur tu, ambil wuduk, duduk sebelah Mak Long tu, jangan duduk sentuh-sentuh Mak Long lagi, angkat takbir. Abang kat Mak Long lah, lagi Mak Long ingat kata buang tabiat nak meninggal lagi 40 hari pula. Maka ambillah ruang. Paling mudah solat tarawih. Paling cak ayam pun 4 rakaat, ambil 8 rakaat, kalau nak terus balik pun tak apa. Betul. Kan? Maka yang pasti tolonglah, ada baki sekitar 10 malam lagi ni. Maksimum 11 malam saja lagi untuk kita mengambil faedah daripada tarawih ini. Habis Ramadan tuan-tuan, toso duk pi gagah pujuk Tok Imam. Tok Imam boleh, Tok Imam hari tu Ramadan tak dan. Bulan Syawal ni rasa lapang sikit, kita buat tarawih 8 pun tak apa dah. Toso duk buat tuan-tuan. Balik awal kita. Maka yang kedua, di antara benda yang hanya ada dalam bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar. Yang Allah menjanjikan dalam surah Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan bersama dengan 83 tahun. Tuan-tuan, kita nak pergi sampai umur 83 ni berasan demam perasaan kita ni. Umur 40 tahun pun macam-macam penyakit. Darah tinggi, kencing manis, kencing orang, habis segala penyakit Allah dah bagi pada kita pada umur sekarang. Nak pergi sampai 80 tu perasan tak sampai 10% kot yang menonton pada pagi ni kalau secara adatnya. Maka rebutlah malam Lailatul Qadar yang mana Allah memberikan kepada kita
dalam bulan Ramadan ni 10 malam terakhir, mungkin malam ni, mungkin malam esok, mungkin malam lusa, malam tulat, tungging terbalik, lepas terbalik saya pun tak tahu benda apa. Ambil manfaat sebaik mungkin. Yang ketiga, sebaik-baik amalan yang boleh dilakukan dalam bulan Ramadan adalah dengan memperbanyakkan sedekah. Tuan-tuan, kalau kita belajar dalam dunia ekonomi, setiap daripada investment ini kita mengharapkan ROI ataupun return of investment yang paling baik. Ya, betul. 5% tak dekat sekian-sekian dapat 7%, dapat 10%. Tetapi dalam bulan Ramadan bukan hanya 1, 10, 20, 30% hatta 100%. Yang pertama diberikan, kalaulah Allah takdirkan kita bagi sedekah berlaku dalam malam Lailatul Qadar, bagi RM1 bersama dengan 1000 bulan tuan-tuan bersedekah selama RM1 tadi. So bayangkan setiap hari kita disiplinkan bermula daripada malam ni, kita buat siap-siap auto debit dekat akaun masing-masing. Pilih mana tempat yang kita nak sumbangkan, mahat tahfiz mana, pusat kebajikan mana, masjid mana, surau mana. Buat peruntukan, contohnya sehari RM100. Kalau kita buat selama 10 malam, confirm 100% kadar kebarangkalian probability untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan bersedekah pada hari Lailatul Qadar. RM100 sehari, semua 1000 boost setiap malam. Maka tak payah duk gamble-gamble dah. Ambil ruang untuk dapatkan 100% Lailatul Qadar dengan kurang-kurangnya kita bersedekah. Yang terbaik sedekah Ramadan ni apa? Bagi orang makan ketika orang berpuasa. Deal dengan Tok Imam. Pagi pi jumpa terus Tok Imam masjid surau kita, kata buah tembikai untuk malam 10 malam terakhir berbuka puasa ataupun moral, saya nak tolong sponsor contohnya. Buah tembikai tuan-tuan bukan macam harum manis. Sekilo RM35 tokak dengan kulit-kulit. Ni baru sekilo baru RM3-4. Tetapi tuan-tuan, ramai mana orang yang boleh mengambil faedah. Dengan 2 biji, 3 biji tembikai tersebut boleh makan kepada 100 orang. 100 orang yang berbuka puasa, tuan-tuan mendapatkan pahala dia tanpa mengurangkan sedikit pun pahala yang dia buat tadi. Maka ambillah faedah untuk kita maksimalkan mengambil isim tafdil sebaik-baik amalan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan soalan pertama sebentar tadi. Dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tuan Ilyas. Ya, silakan soalan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Aku Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz dengan Dain sihat. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Soalan saya begini, sebagai peranan seorang ayah lah. Ya tuan. Kita tahu seorang isteri ni, kita nampak dia betul-betul mus. Jadi akan juada semasa berbuka dan juga semasa sahur. Jadi bagaimanakah peranan seorang ayah dan bapa ni? Kita hanya melihat dan tidak membuat apa-apa. Kita nampak perkara itu remeh, kecil. Kita memfokuskan banyak pada ibadah-ibadah besar seperti solat, baca Quran dan juga ibadah-ibadah lain lah, sedekah. Tapi boleh tak Ustaz, kita apakah peranan seorang ayah ni? Dia boleh bangkit pagi, awal-awal pagi sebelum isteri dia boleh buat apa-apa benda yang patutlah. Dan juga kita nak tengok jugalah Ustaz. Ustaz katakan menipiskan dosa tu, kita takut bukan tekat menipiskan dosa. Ia melenyapkan segala kita punya pahala disebabkan oleh perkara riak dalam ibadah-ibadah yang besar ni. Minta pencerahan lebih lanjut, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ilyas untuk soalan ni. Dapat saya fahami dalam soalan Ustaz, kata Tuan Ilyas ni, dia kata kalau seorang ibu tu boleh masak untuk buka puasa, untuk sahur, mungkin kejutkan anak, tapi dia kata apakah peranan seorang ayah pula? Dia kata mungkin kita tak perasan tapi sebenarnya ada. Silakan Ustaz. Baik, asas kepada penyediaan makanan ni kalau ikut tanggungjawab ni, kita bahas tentang tanggungjawab. Jadi maklum-maklum jangan guna modal ni pula. Duk pergi tibai suami jam. Tapi asas kepada penyediaan yang diajarkan oleh syarak dan agama itu sendiri, makanan ni perlu disediakan oleh siapa? Suami. Tapi subhanallah, sebab tu kata orang perempuan yang Allah bagi mudah mereka masuk ke dalam syurga ni, inilah Allah bagi, sebab Allah bagi kekuatan yang sangat luar biasa. Tidurnya paling lewat, bangunnya paling awal, kan? Kalau sakit dialah yang paling susah hati, kan? Maka inilah yang Allah bagi insting sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu. Apa fungsi suami? Tuan-tuan, sebenarnya suami ni koordinat bagi elok. Contohnya kalau isteri masak, kita bangunkan anak-anak, kan? Contohnya nak berbuka puasa, himpunkan anak-anak, baca doa, kan?
Ni dak kita time nak buka puasa, saya tak tahu lah apa budaya yang sedang kita bawa. Biasanya kalau anak-anak yang tak puasa, kita suka asingkan mereka. Hang tak puasa, tu pergi makan kat ujung tu. Nu dia tak nu hujung go hit go stand punya. Nu duduk nala punya jauh. Jangan asingkan. Mulai pada malam ni tuan-tuan berbuka puasa sebagai suami, himpunkan anak-anak duduk sekali. Islam tak mewajibkan untuk kita mewajibkan anak-anak kecil itu berpuasa. Islam ajar kepada kita awal kepada ibadah kepada anak adalah solat dulu. 7 tahun Nabi kata ajarkan anak kamu solat. 10 tahun paksa dia, kalau dia tak pukul dia sikit dengan pukul yang memberikan pendidikan, bukan jack tengah belakang, bukannya pukul sampai memberikan bekas di kepala dan sebagainya, sekadar untuk mendidik. Tapi kita kalau anak tak puasa tu dah marah sungguh. Kalau anak tak solat, kadang-kadang kita berlebih kurang. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran surah Tahrim ayat ke-6, Allah kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebahagian besar daripada kalangan ulama tafsir mufassirin mengatakan pada ayat ini memberikan tanggungjawab kepada seorang suami dan kepada seorang ayah. Kalau suami yang belum mempunyai anak, maka tanggungjawab wa ahlikum itu adalah isterinya. Kalaulah dia sudah mempunyai anak-anak, maka isteri dan anak-anak tugasnya adalah untuk memastikan adanya nilai ibadah dalam kehidupan dan menafikan dari segi maksiat dalam kekeluargaannya. Lepas tu maghrib ni jangan bagi anak duk mengadap televisyen. Panggil mereka, koordinate bagi elok. Kalau dah duduk kat meja makan itu, ambil ruang untuk baca doa sama-sama. Ni dah duduk sekali dah tak baca doa, pakai duk lambung, cuk badak, cuk Melaka, kuih Melaka kan, duk lambung. Pantang azam, dhab terus. Ambil ruang untuk kita manfaatkan sebagai ketua keluarga. Mungkin Ramadan lah satu-satunya bulan yang kita ada kekuatan untuk makan secara berjemaah. Moga-moga ia jadi satu bentuk kebaikan. Maka peranan kalau nak ikut sebagai suami ni terlalu banyak sangat nak untuk menghidupkan ibadah dalam rumah tangga. Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antara benda yang boleh bawa kepada perbuatan dosa kepada seorang suami adalah apabila membiarkan isteri dan anak-anak jahil dalam soal fardu ain. Maka tu tanggungjawab yang lebih utama, bukan hanya dalam bab memasak, memakan, kerana makan itu mungkin makanan jasmani, makanan rohani itu haruslah diambil berat oleh pada suami dan juga pada seorang ayah, itu yang menjadi keutamaan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Subhanallah, masing-masing ada peranan dan masing-masing ada tugasan untuk sama-sama menebalkan pahala dan juga menipiskan dosa, khususnya dalam keluarga kita. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Kita kembali untuk mencari ruang di mana ada peluang untuk mencari kebaikan dalam kehidupan kita dan juga mengumpul pahala kebajikan supaya dapat menjadi manfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat sana. Baik, insya-Allah senang penonton, mari kita teruskan perbincangan kita untuk proses kita nak hadam sebaik mungkin dan juga kita nak kaji apakah lagi yang kita boleh kita ambil dan lihat dalam topik perbincangan tebalkan pahala, nipiskan dosa. Soalan seterusnya dari sahabat kita Tuan Rosdin Samah. Katanya, Assalamualaikum, pertanyaan saya, adakah mereka yang berusaha mempertingkatkan kualiti serta kuantiti amal-amal ibadah boleh dianggap sebagai bijaksana dalam memanfaatkan fasa-fasa Ramadan kerana menyedari tentang ganjaran pahala yang berlipat kali ganda yang tiada pada bulan-bulan lain, sekaligus dapat menebalkan pahala dan juga menipiskan dosa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Rosdin Samah untuk soalan ini. Katanya menambah nilai baik pada ibadat. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Tuan Rosdin Samah. Subhanallah, ni antara orang yang sentiasa manusia kiriman Tuhan belakang ni. Subhanallah. Saya sepanjang terlibat dalam kuliah ni antara nama-nama yang sangat familiar. Mudah-mudahan ketika Allah mengingatkan nama kita dengan orang baik ni, Allah mengingatkan juga di mahsyar kelak ketika mana salah seorang daripada kita mungkin dalam keadaan yang terumbang-ambing. Mungkin Tuan Rosdin Samah boleh tarik tangan kami kalau saat melihat adanya kekurangan pada kami nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan, menjawab soalan berkaitan nak mempertingkatkan kualiti dan kuantiti ibadah itu adakah disebutkan bijaksana? Sudah pastilah merupakan satu perkara yang sangat bijaksana, bijak sini, bijak di mana-mana. Kan?
Sebab tu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah SWT kata apa? Allah kata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita selalu dengar ayat ni. Allah kata apa? Yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak menguji dalam kalangan amal kita ni, ayyukum ahsanu amala. Menggunakan ahsan, isim tafdil, amalan siapa yang the best among the best. Maksudnya apa? Pemfokusan kita hari ini bukan pada semata-mata kuantiti, tetapi adalah kualiti itu menjadi keutamaan. Sebab tu dia sebut apa? Quality over quantity. Dia lebih daripada kuantiti lagi. Contohnya paling mudah bila baca Quran. Ada orang yang dia nak pulun ligan 30 juzuk nak parabi bulan Ramadan. Tungging terbalik habis. Dia baca ni tuan-tuan, tak ada lampu isyarat langsung. Kira semua gear 6 gila-gila punya tekan ni. Kalau orang tertekan meter tu rapat, terangkat pungkuk tu. Tekan Maka rapat jangan tekan rapat. Tak perlu tuan-tuan. Lebih baik baca dan menikmati pembacaan tersebut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Disebut dalam riwayat kata Aisyah radhiyallahu anha, pada malam-malam Ramadan itu malaikat Jibril akan datang bertemu dengan Rasulullah untuk apa? Membaca Al-Quran dan memperdengarkan bacaan. Maksudnya Nabi dengar malaikat Jibril baca dan Nabi pula membaca. Itu namanya apa? Tadarus. Ini dak tadarus main kat dia tu dia Formula 1. Tengok kita kalau Michael Schumacher tengok pun demam perasan. Laju sangat. Janganlah nak dikan kepada kuantiti lepas tu bangga saya dah juzuk 28 dah. Tapi pembacaan kita kualitinya ke mana? Tak apa kalau kita baca satu malam satu muka surat, tetapi penuh dengan penghayatan, baca dengan tajwid yang betul, makhraj yang betul, perbetulkan kesalahan-kesalahan yang ada. Ni dia tak mau baca tadarus. Bila tanya awak tadarus dengan orang, dia kata ustaz lambatlah ustaz. Saya baca seorang-seorang laju. Memang laju sebab hang tak ada orang tegur salah. Lepas tu dia kata ustaz saya baca tak ada salah. Dah hang baca seorang siapa nak tegur? Malaikat main tegur lagi jam pula. Maka tuan-tuan sudah pastilah dari segi kuantiti itu haruslah bukan kata salah memperbanyakkan kuantiti, tetapi keutamaannya adalah pada kualiti. Nabi sebut dalam satu hadis, boleh tengok dalam kitab Ayyuhal Walad, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, pandai, kata Nabi, bukan ada 10 PhD, bukan ada gelaran-gelaran tertentu, bukan ada pangkat-pangkat tertentu, tetapi orang yang cerdik, kata Nabi, man dana nafsahu, mereka akan banyak muhasabah diri. Yang kedua, kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, ke atas diri mereka akan memperbanyakkan amal. Maka nak beramal dengan baik, maka berbalik kepada syarat pertama, muhasabah untuk menambah nilai ilmu pada ibadah tadi, agar kesempurnaan ibadah itu dapat kita utilization, memaksimalkan dia ke tahap yang paling tinggi, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apa tu Ustaz? Utilization. Saya nak sebut tu tak berhenti. Baik, subhanallah, itu dia tadi kan bagaimana kita nak menambah nilai baik dalam setiap ibadat yang kita lakukan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bulan Ramadan yang sedang kita lalui. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin, Mak Isa dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Umar. Ya, soalan. Baru harap baju lah. Alhamdulillah, subhanallah. Pagi ni lah. Sehat Tuan. Jadi soalan saya gini Ustaz. Ustaz, kita sedia maklum lah Ustaz, bulan puasa semua orang tahu pahala berganda-ganda. Persoalannya, masalahnya Ustaz, kadang-kadang kita duk tengok di pasar raya potongan 70%, 80%, tapi tawaran dalam bulan puasa kita tak berapa nak ambil Ustaz. Tu yang jadi payah. Kadang-kadang kita ingat kita punya ni okey dah semua, bulan puasa kita tebaikan untuk pahala tebai dah rasanya, dapat lagi malam-malam tu kadang lagi lah tebai 83 tahun 4 bulan umur kita kadang-kadang tak sampai tahap tu. Jadi apabila kita keluar ini graduan-graduan yang keluar daripada Ramadan ni, mereka ni kadang-kadang rasa dia dah banyak dah, cukup dah pahala dia,
nipis dah dosa, kadang-kadang rasa aku dah tak ada, dah aku buat dosa bulan puasa. Jadi mereka duk syok sendirilah. Ni ustaz, mereka ni kata cukup banyak aku dapat pahala. Jadi mereka tak payahlah dah bulan-bulan lepas bulan puasa kan tak payahlah dah royak sangat, dah banyak dosa, dah banyak pahala dapat. Jadi apakah kaedah terbaiklah supaya kita ni jangan duk perasan sendiri, syok sendiri macam ni, lagu ni banyak dah pahala, terbaik dah pahala, nifis dah dosa. Jadi duk kira ni lepas puasa ni tak payah beria sangat dah, kerana mereka ni tak payah kira, tak payah istiqamah dah, senang dah banyak dah, tak perlu istiqamah amal ibadah di bulan-bulan yang lain. Apa kaedah terbaik untuk kita pertahankan amal ibadah sebagaimana yang kita buat bulan puasa ni ustaz? Itu soalan saya ustaz dan dai. Terima kasih banyak ustaz dan dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Rahman untuk soalan ini. Dalam bulan Ramadan berpesta sungguh-sungguh dia melaksanakan ibadat, dia buat betul-betul banyak dan paling cantik. Tapi bila mana di luar bulan Ramadan, maka habis dan tunggu Ramadan tahun depan barulah laksanakan seperti mana yang telah dia buat dalam tahun ini. Jadi ustaz, bagaimana nak terus kekal dalam keadaan melakukan untuk proses tebalkan pahala, nipiskan dosa khusus dalam bulan Ramadan? Silakan ustaz. Baik, terima kasih kepada ayahanda kita Tuan Umar Abdul Majid yang juga saya kira orang yang cukup istiqamah dalam pengajian. Subhanallah. Kalaulah tanyalah ustaz ini ada graduation day, maka ini di antara orang-orang yang akan lambung, dia panggil apa, topi Pak Segi, topi biskut Mary tu lah kan. Biskut jagung tu kan. Subhanallah. Tahniah, mudah-mudahan kami orang-orang muda ni mengambil kekuatan yang ada dicontohi oleh orang-orang baik ni. Berbalik kepada soalan tentang Ramadan ni, pekan habis meta, masuk 1 Syawal tuan-tuan, meta-meta dia buang kan. Quran ni Allah, Ramadan ni dia punya Quran baca sungguh-sungguh, habis Ramadan tutup rapat Allah. Berabuk tu bila pula bulan Syaban duk cari balik sebab apa? Nak baca Ramadan. Adakah menjadi salah? Tak. Kita tidak boleh katakan benda itu satu kesalahan, kerana ketika Ramadan itu Allah menjentik hati manusia ni, hak tak senonoh pun jadi senonoh. Bukti dia apa? Bila malam pengumuman 30 Syaban hari itu, 29 Syaban, mengatakan bahawa bila Pak Long tu ada seorang dia duduk atas kursi, saya pemegang cop-cop raja, mengumumkan pada sekian-sekian tarikh pada 22 hari bulan Mac adalah jatuhnya satu Ramadan. Dia umum je tuan-tuan, esok puasa, malam tu meneru isyak penuh kat masjid. Betul. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh setiap bulan kena biar dia buat pengumuman. Kena bagi Pak Long ni buat pengumuman, Datuk ni kena buat pengumuman, baru ramai masjid kot. Dan saya takut ni, lagi 9 ke berapa hari lagi ni, 7, 8, 9, 10 hari lagi, dia juga akan buat pengumuman, dia akan kosongkan masjid surau pula. Sebab apa? Pada hari Syawalnya. Sebab tu berbalik kepada asas. Al-Imam Nawawi meletakkan hadis yang pertama dalam kitab Matan Arba'in adalah hadis berkaitan innamal a'malu binniyat. Subhanallah. Sehingga kan para ulama mengatakan pada hadis ini mencukupkan kepada nilai kesempurnaan ibadah dalam kehidupan manusia. Kita hari ini, kita beribadah ni sebab apa? Menjadi hamba Ramadan atau menjadi hamba Allah? Dia kata, Ustaz, kami hamba Allah lah, tapi kami ambil manfaat Ramadan. Ya, Alhamdulillah. Maka sekurang-kurangnya niatkan dalam hati setelah mana beribadah kepada Allah, agar nilaian ibadah itu janganlah ditinggalkan terus setelah habisnya Ramadan. Betul. Kita pergi khusus tentang Ramadan ni adalah madrasah tarbiyah kita. Kita dah duduk dalam syarikat, pergi khusus 3 hari. Pembelajaran 3 hari itu bukanlah hanya main tu nak seronok, yak-yak, hi-hi, hore saja. Tetapi pembelajaran 2-3 hari dalam kursus itu adalah untuk pembekalan kita selepas balik daripada kursus. Betul. Masuk kerja, ada motivation yang baik, ada kefahaman yang baru, ada ilmu yang penambahan yang baru untuk kita tambah dari segi nilai gerak kerja kita, ditambahkan kualiti, improvise apa yang kurang. Ni dah. Pi kursus ni untuk apa? Menjadikan kita lebih baik, bukan balik-balik makin jadi cak ayam. Sebelum ni okey dah, balik pergi kursus, hantar pergi kursus, patutnya lagi baik. Tengok-tengok lah, jadi kuih tak berjenis pula dah. Nampak kuih merapu pula dah. Nampak ada santira sambuai lah pada kursus kita. Sama dengan Ramadan kita. Masuk Ramadan pun masih ada benda-benda hak tak senonoh duk buat. Keluar Ramadan, kuih tak senonoh lagi. Pelik perangai ni. Maka sama-sama kita betulkan. Walaupun disebut dalam kitab An-Nur Al-Buruq berkaitan boleh tak kita buat satu benda dengan niat atas kepentingan kita, benda tu dibolehkan. Contohnya berpuasa dalam masa yang sama kerana Allah, dalam masa yang sama nak kurus contohnya.
dibolehkan selagi tak merosakkan maqasid asas kepada objektif ibadah tersebut. Tetapi letakkanlah agar Ramadan tahun ni menambah nilai kebaikan dari segi kualiti ibadah kita, dan ditambah selepas Ramadan bertambah kuantiti pula setelah mana adanya kualiti pada ibadah yang kita lakukan. Nak menghukum bukan tugas kita sebagai manusia, tugas kita melaksanakan penerimaannya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teruskan momentum. Kalau dah tadarus kat masjid bulan Ramadan, lepas Ramadan pun ambil juga tadarus. Betul. Nah, jangan sampai tak ada arus terus hilang. Sadaqallahul azim. Kumpulan tu dibubarkan macam kumpulan nasyid pula. Tuan-tuan, kita bukan kumpulan nasyid yang mai ada musim-musimnya. Kita jadilah kumpulan yang sentiasa mendambakan redha Allah Subhanahu wa taala, bukan pada bulannya, bukan pada namanya, tetapi pada keredaannya, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab itu disebutkan, jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah hamba Ramadan. Apabila hamba Ramadan hanya melaksanakan dalam bulan Ramadan, tetapi hamba Allah selagi mana nyawa di kandung badan tetap melaksanakan setiap ibadat selagi boleh dan setakat kemampuan. Baik, jom kita dengar seterusnya pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Azrin dan Ustaz Yaakob, saya Ismail di Sungai Buloh. Oh, Tuan Ismail. Ya, silakan soalan. Okey, soalan saya begini, Ustaz. Adakah orang-orang yang beribadah di tanah suci, yakni di Mekah atau di Madinah, dalam bulan Ramadan ini berlipat gandakan tebalnya pahala, nipisnya dosa kalau berbanding di negara kita? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, satu soalan yang minda kelas pertama ni, luar biasa ni kan. Dahlah beribadat dalam bulan Ramadan, lipat kali ganda dah di tanah suci pula, Ustaz. Bagaimana keadaannya? Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail Ma'isa. Bila sebut beribadah dalam bulan Ramadan itu sendiri Allah dah ganjarkan dah. Betul. Dengan lipat ganda. Macam mana pula keadaan orang yang beribadah di Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah ataupun disebut dengan tanah haram ini? Maka tuan-tuan dirahmati Allah, berdasarkan hadis Nabi SAW dengan jelas Nabi kata apa? 3 masjid yang perlu untuk kita lawati selagi mana kita hidup. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Dan ketiga-tiga masjid ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Pada Masjidil Haram itu 100,000 kali ganda lebih baik daripada tempat yang lain. Masjid Nabawi 10,000 dan Masjid Al-Aqsa 1,000 kelebihannya. Maka sudah pastilah berdasarkan hadis Nabi ini lipat kali gandakan. Maka justru kita tengok menjadi budaya orang Arab ni, Ramadan ni mereka akan ambil cuti semaksimal mungkin untuk fokus kepada ibadah. Tuan-tuan tengok live dekat Mekah lah ni, tuan-tuan merenyut. Nak bergerak pun tuan-tuan memang, kalau tawaf tu tuan-tuan, saya rasa kalau kadar yang biasa itu sejam dah boleh habis, tapi kalau bulan Ramadan biasanya 2-3 jam pun belum tentu habis. Menunjukkan bahawa ramainya orang yang nak merebut ganjaran dalam bulan Ramadan. Maka berdasarkan hadis Nabi tadi sudah pastilah mempunyai kelebihan yang lebih daripada bulan yang lain, pada waktu yang lain pada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi itu sendiri. Maka kalau ada kesempatan dan ruang, ambillah ruang pergi berpuasa di sana atau raya di sana. Sangat luar biasa rasanya. Walaupun panas, walaupun dalam keadaan yang kurang selesa ramainya, tetapi nikmat yang tidak boleh dibeli. Tuan-tuan merantaulah seluruh dunia sekalipun, travel lah, tuan-tuan takkan merasai nikmat berada di tanah haram yang tidak pernah jemu untuk kita hadir. Dan Nabi kata apa? Kalau datanglah ziarah Nabi kan, ketika mana walaupun setelah wafatnya Rasulullah, maka seperti mana Nabi kata kamu menziarahi aku ketika aku hidup. Subhanallah. Tuan-tuan bila masuk ke makam Nabi tu, dia mai satu perasaan yang sangat luar biasa. 10 kali masuk pun itulah perasaan yang tak pernah hilang, kerinduan yang takkan pernah habis. Kalau kita merindui mak ayah itu pun kita dah rasa hiba, apatah lagi merindui seorang manusia yang jauh lebih besar jasanya daripada mak ayah kita. Maka azamkan pada pagi ini saya doakan secara khusus kepada semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan tuan-tuan semua sebagai duyufur rahman, tetamu Allah untuk hadirkan diri ke Mekah dan Madinah sebelum kita mati, sama ada dengan menunaikan umrah ataupun ziarah ataupun sebagai tetamu yang mengerjakan haji. Lambat atau cepat tidak mustahil pada
hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengurniakan kepada kita. Amin, Amin ya rabbal alamin. Itu insya-Allah. dia, insya-Allah. Baik, sedang penonton, kita redakan keadaan, kita berfikir seketika, kembali selepas ni bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, tersedia bersama dengan kita. Saya pasti mungkin hari ini ada perkara yang ingin dilakukan, nak pergi ke, mungkin ada urusan yang telah dirancang dalam kehidupan kita, tapi tetap bersama dahulu pagi ini untuk meluangkan masa untuk mencari setiap daripada peringatan dan juga pengajaran serta apa yang boleh kita bawa dalam kehidupan kita menyuluh perjalanan hidup yang penuh dengan pancaroba dan juga dugaan dan cabaran ini. Baik, seterusnya perbincangan berkenaan dengan tebalkan pahala, nipiskan dosa. Kita lihat soalan dari sahabat kita di Facebook, Pak Suli Romli. Katanya, Assalamualaikum, soalan saya, apakah cara terbaik yang Rasulullah SAW gunakan dalam ajarkan untuk tebalkan pahala di bulan Ramadan ini dan nipiskan dosa berbanding kita hari ini yang begitu banyak cabaran dan halangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Pak Suli untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Suli dan semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang masih setia bersama. Tuan-tuan, sebelum kita nak pergi jauh, tuan-tuan, jom kita buat satu pahala yang paling mudah pada pagi ni. Kita memulakan dengan kita berkongsi nilaian ilmu kepada orang lain. Tuan-tuan, tekan butang share. Untuk rekod, Alhamdulillah dah beroperasi Tanyalah Ustaz ni berbelah-belah tahun ni, tuan-tuan. Belum ada yang patah jari sebab tekan butang share. Jadi tuan-tuan, jangan patahkan semangat tuan-tuan, jangan memutuskan rantaian pahala, tekan butang share. Ada 1,800 orang yang sedang menonton, maka saya yakin 1,800 ni bukan cak ayam. Yang ni semua, yang kalau cak ayam pun, yang sardin cak ayam yang paling mahal ni. Nah, maka tekan butang share dulu tuan-tuan, jangan kedekut tidur masing sangat. Siapa yang tengok kot TV tak menjadi kesalahan, bukan suruh kongsi TV tuan-tuan kepada jiran sebelah, tapi buka live kot Facebook tuan-tuan atau mana-mana platform media sosial, tekan butang share untuk manfaat bersama. Kalau 1,800 orang buat tindakan, maka mungkin ada 1,800 orang yang lain akan mendapat faedah daripada perkongsian kita bersama. Menjawab dan respon kepada soalan daripada Pak Suli Ramli berkaitan apakah cara terbaik yang Rasulullah gunakan. Baik tuan-tuan, berdasarkan hadis daripada Amr bin As radhiyallahu anhu, datang bertemu dengan Nabi, seorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW, dan sahabat ditanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik dalam Islam yang mudah untuk kita buat? Amalan ni banyak tuan-tuan. Kalau nak senaraikan amalan ni, berpuluh ribu amalan kita boleh buat. Tetapi sahabat ni berjumpa dengan Rasulullah, tanya apakah amalan yang terbaik dan mudah untuk dilaksanakan. Sesuailah dengan kita yang tak apa nak rajin sangat ni. Maka Nabi SAW buat hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis sahih, Nabi kata apa? Dua benda yang cukup mudah untuk kita buat dan pahala yang berpanjangan. Yang pertama adalah memberi makanan kepada orang lain. Tak kira orang tu miskin, orang tu kaya, orang tu siapa-siapa. Yang kedua, memberikan salam. Iza lakhitahu fasallim alaih. Hak dalam bab memberikan salam kepada orang. Dua benda ni tuan-tuan mudah untuk dilaksanakan, tetapi amatlah berat untuk kita buat mutaakhir ini. Kalau nak bagi salam, Allah, jangan kata bagi salam, tengok orang pun macam nak makan orang. Macam sarapan sahur pagi tadi makan tebuan. Punyalah cengih nak tunjuk kata 7 line tu, bukan 3 line, dia 7 line, punya gangster lah tu. Nak tuan-tuan nak cengih dengan siapa? Malu kita dengan Rasulullah yang merupakan seorang yang menjadi panglima perang, ketua negara pun. Kata Sayyidina Umar, aku tak pernah ada ruang untuk aku memulakan memberi salam kepada Rasulullah. Nak abang kata Nabi pemimpin nombor 1 pun tetap mengutamakan iza lakhitahu fasallim alaih, memberikan salam. Dalam bab bagi makan tuan-tuan, cuba disiplinkan, bawa balik satu budaya yang diajarkan oleh mak, ayah, nek kita dulu ni. Setiap hari mereka akan kongsi makanan kepada orang jiran-jiran. Saya ingat arwah mak saya tuan-tuan,
Walaupun kami ni bukan daripada keluarga, bukan sederhana, keluarga susah kami dulu ni, 9 beradik. Tapi arwah mak saya kalau balik kerja, kalau tak dan masak sekalipun, dia akan beli makanan, dia akan lebihkan. Sampai dia rumah tuan-tuan, dia akan asingkan makanan tersebut dalam 2-3 pinggan yang lain. Yang saya ingat dalam memori kepala otak saya, wajib akan ada jiran yang akan dapat makanan yang kami makan. Walaupun tak seberapa. Walaupun tak ada masak ni, dia ajak kita untuk pergi hantar juga arwah mak saya. Mudah-mudahan pahala sampai ke beliau, arwah mak saya sampai hari ni lah. Walaupun kadang-kadang pergi hantar tu pinggan jiran tak bagi balik pun ada. Tak apa kan, dia buat juga, beli pinggan baru, hantar lagi. Subhanallah. Dan tuan-tuan ingat tak budaya kita dulu, bila kita berkongsi makanan ni, cuba tengok keberkatan yang sangat luar biasa. Ustaz pernah berkelah Ustaz kecil-kecil tu. Pernah Ustaz. Kan, balik rumah, pakai beli bubuh lok banyak-banyak kan. Kadang-kadang makan nasi dengan kicap ya tuan-tuan, tapi sedap dia tu lain macam. Macam belah sakar tu, tahap sedap tu makan ni sampai tak ada gear ghostan langsung dah. Kira lajak terus ya. Kan? Seronok hak ni pakai bawa ikan, yang ni bawa telur, yang ni bawa ni, yang ni bawa ni. Tapi bila kita makan ramai-ramai, hak ni cubit aku, aku ni berkelah tu rasa ya Allah berkat sungguh Ustaz. Lo rasa macam nak berkelah lah pergi patah balik ni. Tapi tuan-tuan, kita menghilangkan ruangan tersebut, maka hilang keberkatan dalam kehidupan kita mungkin. Maka bawa balik. Bawa balik petang ni, apa yang tuan-tuan makan, apa yang tuan-tuan beli, pastikan dikongsi dengan orang lain. Dalam bab kongsi pula, jangan bagi benda hak tak elok. Ni dia goreng cucuk kodok. Hak yang hitam legam macam arang tu dia bagi kat jiran. Hak ni pun mangkuk ayun juga kadang-kadang. Hak yang tak jadi tu dia bagi. Hak tak jadi tu dia bagi kat orang. Hak jiran tengok tu dia macam telur masin dia punya hitam. Jiran tu pula pasing kat jiran lain. Tuan-tuan, sejam setengah. Jadi macam tiki-taka punya strategi. Hantar punya. Tuan-tuan, 7:30 orang main ketuk balik rumah dia. Hantar balik makanan tu, pusing setaman tuan-tuan. Sampai balik kat rumah dia. Sebab orang tak lalu nak makan. Dalam bab sedekah, ingat, memberi makan bagi yang terbaik. Yang kita masak tu bahagian yang paling comel, paling elok sedekah ke orang. Itu yang terbaik dalam makam, dalam bab bersedekah kepada orang. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bersama untuk kita tebalkan amalan kita walaupun dengan amalan yang sedikit, insya-Allah. Insya-Allah, subhanallah. Betul Ustaz. Itu adalah satu amalan yang dulu kita buat, tapi sekarang dia masih ada, cuma tak ramai dah orang yang laksanakan perkara tersebut. Mungkin asbab kesibukan dalam dunia pada hari ini ataupun dah terlupa. Itu adalah satu perkara yang sangat-sangat cantik untuk kita laksanakan dalam bulan Ramadan, bab bersedekah, saling berkongsi di antara satu sama lain dalam proses untuk memperbanyakkan pahala dan juga kita nak membuang dosa-dosa kita daripada kehidupan. Ustaz, mungkin ada juga kadang-kadang orang yang dia terfikir, dia kata saya ni bukan tak nak buat pahala, dia kata, sebab saya ni jenis kalau benda tak nampak ni saya macam tak berfokus sangat lah, dia kata. Jadi kalau benda yang tak nampak ni saya macam tak ada semangat, tak semangat, macam gitulah dia kata kan. Jadi kalau ada orang yang jenis macam ni Ustaz, dia tanya, dia kata kalau saya ni nak buat pahala tapi tak nampak, macam mana saya nak semangat? Dia kata saya tak boleh semangat kalau benda tu tak ada depan mata saya. Jadi macam mana kita nak jawab pada orang yang seperti ni Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama, manusia ni dia akan bermusuh dengan benda yang dia tak tahu dan benda yang dia tak nampak. Sebab tu dalam perbahasan kita tasawuf dia kata apa? Benda yang menambah nilai iman kepada manusia ni, yang pertama dia kata apa dia? Di antaranya hak jadi ainul, dia sebut dengan pandangan dia, dengan ain dia, dengan ilmu dia, dengan hakul yakin, sampai betul-betul nak sampai kepada yakin yang sebenar-benar. Yakin itu bukanlah proses yang mudah. Cuma kita beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan alam ghaib, itu adalah menjadi asas kepada panduan iman kita. Kata tuan-tuan, bab syurga, pahala ni benda yang tak nampak. Betul. Kan, kalau Allah zahirkan, Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Kalaulah manusia itu nampak kelebihan solat sunat qabliyah subuh saja, nescaya sanggup mereka merangkak untuk pergi ke masjid. Itu qabliyah subuh, benda amalan sunat. Kalau hak wajib ni tak tahulah, bukan takat merangkak, mengesot, meloreh, flying fork ke apa ke, side roll ke, fork roll ke, dia akan buat kok mana pun, pastikan ada ibadah itu wujud dalam kehidupan. Maka tuan-tuan, ya, itu hakikat kita. Sebagai asasnya kita akan bermusuh dengan benda kita tak nampak. Ya, maka berdamailah dengan diri daripada permusuhan yang kita tak tahu ini. Kan? Kerana janji Allah dan Rasul sudah pasti tidak akan ada pengkhianatan, sebab mereka bukanlah makhluk seperti kita yang akan berkhianat ketika kita berbicara. Rasulullah dan Allah adalah mutlak
akan memberikan apa yang disebut. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya saling berusaha untuk menambah nilai kebaikan tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah yang berlaku pada hari ini kan. Masing-masing asyik menyebut, katanya saya tak nampak pahala. Jadi macam mana saya nak kejar, dan saya tak nampak dosa. Macam mana saya nak hapuskan. Jadi itu yang patut kita perhatikan, bermusuh dengan sesuatu yang tidak dilihat pada mata kasar. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, puan siapa di sana? Saya Azlin Sufian dari Beranang. Oh, dari Beranang, Puan Azlin. Silakan. Saya soalan dia, ya Ustaz. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ya, Puan Azlin sihat ke? Alhamdulillah sihat. Silakan, Puan. Soalan saya ya, musuh utama seorang itu ialah nafsu. Utamanya sekali nafsu marah di bulan puasa. Macam mana kita nak tundukkan nafsu amarah tersebut? Itu saja Ustaz. Cantik. Terima kasih Puan Azlin Sufian, kalau tak silap nama sebentar tadi, yang bertanya soalan nafsu adalah musuh utama di antara musuh utama. Bagaimana nak menundukkan nafsu ketika mana dalam bulan Ramadan, khususnya hak suka marah-marah ni katanya. Ya, silakan soalannya. Baik, terima kasih. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani. Nabi kata apa? Orang yang bodoh ataupun orang yang tidak cerdik ini, Nabi kata manittaba'a hawahu, dia akan memperbanyakkan turut kepada hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani. Dan mereka ini nak kepada rahmat Allah, tapi perbuatan mereka bertentang dengan apa yang mereka nak. Baik tuan-tuan, macam mana nak menundukkan hawa nafsu? Allah ajarkan kita, Rasulullah bagi panduan kepada kita adalah dengan apa yang kita duk buat sekarang ni, berpuasa. Merendahkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Berdasarkan satu hadis, Nabi kata apa? Hawa nafsu itu akan menjadi rendah ketika mana perut itu dikosongkan. Maka imsak anil muftirat, menahan lapan dan dahaga itu bukan sebab kita nak saja lapar dan dahaga, kerana nak merendahkan keinginan ataupun kekuatan hawa nafsu itu. Maka kita dah buat benda dah. Cuma dalam hadis yang lain Nabi ajak apa? Ketika kamu marah, kalau tengah berdiri, duduk. Kalau tengah duduk, baring. Kan? Ambil air, minum. Kalau tak ada juga, ambil air, berwudu. Maka itu yang diajarkan kepada kita sekurang-kurangnya. Cuma nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan, apabila sedang marah, elakkan daripada kita berbahas. Kerana ketika itu kecenderungan hujah yang keluar adalah hawa nafsu. Pasangan suami isteri khususnya, bila tengah duk main emosi, tengah duk beremosi, tengah marah, jangan cari ruang yang sedikit itu untuk kita membincangkan dalam keadaan tak rasional. Cool down dulu, take your time. Sebab tu ada drama tajuk Korea, dia kata apa? It's okay to say we are not okay. Kadang-kadang tak apa nak abang kita ni tak okay, it's okay tuan-tuan. Nak tak sedut tunjuk kata kita superhero sangat. Kita manusia. Ada keadaan yang sebenarnya Rasulullah sendiri digelar sebagai Sanatul Huzun, tahun kesedihan Nabi. Nabi pernah bersedih, kita juga pernah bersedih. Kita pernah mungkin dikawal emosi amarahnya. Maka bertenang, jangan ketika tu nak menyelesaikan semua masalah, ambil masa, beruzlah sekejap, muhasabah sekejap, rasional, kemudian bincangkan. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Kalau tak boleh juga, ambil air minum, ambil wudu. Mudah-mudahan Allah memberikan, kalau 100% tengah temperature tu sekurang-kurangnya 60, diturun 40, lama-lama okeylah tu insya-Allah. Kan, nak marah lama-lama tuan-tuan bukan hak Hogan. Hak Hogan tak apa, bila jadi hijau dia kira nak marah je. Kan? Maklong, Kak Long, ayah-ayah, ibu-ibu, kita manusia yang Allah akan merendahkan hawa nafsu kita, amarah kita ketika duduk pada keadaan yang betul. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu hikmah di sebalik puasa, iaitu adalah bila mana melaksanakannya maka dapat melentur nafsu kerana perut sudah dikosongkan daripada kekenyangan semata-mata. Baik, sedang menonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Mungkin ada di antara kita yang terfikir dan mungkin ada yang bertanya. Katanya kalau kita buat sesuatu benda yang besar terus, amal kebaikan yang besar dan padat, maka kadang-kadang ada orang yang kecundang di pertengahan jalan, nak istiqamah tu rasa macam payah. Jadi dia pun berfikir macam mana dia kata nak memulakan kita ni buat benda baik dalam keadaan step by step, kata orang putih ya. Sikit demi sedikit, lama-lama jadi kebiasaan dan melaksanakan benda yang lebih besar daripada itu. Mungkin ada caranya untuk mulakan kebaikan. Silakan Ustaz. Baik, bila sebut tentang buat kebaikan ni tuan-tuan, pegang satu benda, version 1 is better than version none. Maksudnya apa? Start mula buat dulu. Walaupun dengan versi yang satu, langkah pertama. Baby boomers daripada langkah first step itu diperlukan dalam setiap amalan kita. Sudah pasti macam kami di pihak Madat sering nak membangunkan Madat. Macam-macam Ustaz, dulu orang kata tak ada duit suruh buat lah. Kalaulah saya berpegang dengan perkataan tersebut, tak ada duit tak suruh buat lah tafiz, tak suruh buka lah rumah harga emas, tak suruh buka lah rumah kucing, tak suruh buka lah. Kalaulah mengambil daripada kata-kata tersebut, maka takkan terhasil apa yang diusahakan hari ini. Hari ini sedang tak salah, alhamdulillah, masjid kita dah siap dibina pun. Semalam Syekh Karim datang, Syekh Karim Al-Maki, 1000 jemaah yang datang membanjiri masjid. Dan yang bestnya Ustaz, majoriti daripada kalangan yang hadir itu daripada kalangan anak-anak muda Ustaz. Saya boleh katakan separuh daripada jemaah yang datang adalah daripada kalangan kanak-kanak dan juga daripada kalangan remaja. Biasanya ada jemaah-jemaah main, dia kata, Ustaz, kami pening, kita Ustaz, anak-anak kami ni tengah hari duk ajak main masjid dah, ajak main tarawih. Mana ada tarawih tengah hari? Tapi nak abang tak apa, mama, jom kita pergi tarawih awal hari ni. Kan, abang kata bila kanak-kanak ini kita bekalkan dengan apa yang mereka perlukan. Sebab dalam Masjid Madat tu kita ada playground kanak-kanak. Bukan dekat dalam masjid, luar masjid pun ada outdoor playground kanak-kanak. Tapi saya difahamkan sekarang tengah dalam pembangunan stadium e-sport dan juga asrama tahfiz kan. Asrama tahfiz pelajar kan untuk ni kan. Jadi mungkin kita nak tanya juga, kongsi kepada penonton-penonton, berapa lagi dana yang mungkin diperlukan untuk orang ramai dapat membantu. Baik, berkat hari 19 Ramadan ini tuan-tuan, untuk kos masjid yang kita perlu selesaikan adalah baki sekitar 1.4 juta. Yang tu menjadi keutamaan sekarang lah. Sebab projek Link sedang berjalan tapi dalam keadaan kapasiti yang kena selesai hutang dulu. Yang ni baru kita boleh full throttle lah. Nah, kalau tahfiz sekarang untuk makluman tuan-tuan, permohonan untuk tahun 2023 ada 6,000 permohonan pelajar nak masuk di tempat kita. Yang kita ambil tahun ni Ustaz cuma 15 orang sahaja. Sebab tak ada kuota dah untuk kita nak ambil. Jadi kita menggambarkan tahun depan dengan siapnya fasa kedua tahfiz yang kos sekitar 3.5 juta, boleh mengambil sekitar 300 ke 250 orang pelajar. Dan tuan-tuan, pendidikan di sini adalah percuma, tidak ada bayaran apa-apa. Jadi saya nak mengajaklah tuan-tuan rakan-rakan penonton Tajalah Ustaz, bukan untuk saya tapi untuk kita bersama. Moga dengan asbab kita sedekah ini, masjid selesaikan hutang masjid, kita boleh bina tahfiz fasa kedua, lebih ramai anak-anak yang boleh menghafal Quran. Kadang-kadang mungkin anak kita tak mampu hafal Quran, kita lagi tak ada nak hafal Quran dah kan, semut seluri dah kita mungkin telan, saya otak tak apa nak bersambung sangat, maka kita tumpang pahala anak-anak yang tahfiz ini. Nah, kita jalankan kempen derma wakaf buat mak ayah. Tuan-tuan tengok nombor yang tertera di madatcenter.com dan nombor akaun kita pakai Maybank ni saja dan nombor hotline. Tuan-tuan jangan risau, siapa yang menyumbang, kita ada 60 e-book lebih yang akan diberikan secara percuma kepada tuan-tuan, termasuk e-book hari ini berkaitan rezeki kita milik siapa. Lalu kita tunjuk apa itu amalan-amalan yang kita boleh buat untuk murahkan rezeki, untuk kita dapatkan manfaat. Ada 60 e-book, bukan dekat 60 e-book, kita ada lebihkan 100 video tajwid dan juga video-video nak pembetulan bacaan Al-Quran. Boleh ambil tuan-tuan, ada 60 e-book, 100 video, demam nak buat, nak ambil semua ni. Jadi 10 malam terakhir ni dalam i'tikaf di masjid, kita dengar audio tersebut untuk bacaan-bacaan Quran, teknik karantina dan sebagainya. Jadi jom saya nak mengajak tuan-tuan, kita bantu kami selesaikan 1.4 juta lagi hutang untuk kita teruskan pembangunan e-sport dan juga tahfiz fasa kedua. Saya tak mampu buat berseorangan, tapi saya yakin dengan adanya rakan-rakan penonton Tajalah Ustaz, kita buat sama-sama. Jangan sembang kari, kita buat sampai jadi, insya-Allah. Subhanallah. Jadi jom kita rebut peluang untuk melaksanakan ibadat sebaik mungkin, khususnya bersedekah dalam bulan Ramadan, membantu sesiapa sahaja yang memerlukan. Jadi sidang penonton, mungkin ada di antara kita yang masih lagi berada dalam keadaan kebingungan, memikirkan bagaimana nak kurangkan dosa yang telah dilakukan dan juga bagaimana kita nak menebalkan pahala seterusnya menjadi hamba Allah yang baik dunia dan akhirat. Jadi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan. Kami pun kembali duduk di meja perbincangan untuk kita ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton di mungkin di talian ataupun di ruangan Facebook rasmi kita. Ditanya Ustaz TV3. Saya ucapkan dahulu terima kasih kepada yang kongsi, yang bertanyakan soalan, yang menanyakan soalan pada hari ini, dan juga yang masing-masing memikirkan apa lagi sesuatu yang cuba kita timbulkan untuk kita membangkitkan suasana perbincangan pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Rahimah Saud di Facebook rasmi. Tanyalah Ustaz TV3. Katanya, Assalamualaikum. Seorang anak yang tinggal bersama ibu bapa mungkin menebalkan pahala ataupun menipiskannya. Soalan saya, bagaimanakah anak tersebut membawa dirinya untuk memastikan pahala berganda baginya, terutama sepanjang Ramadan, kerana dia juga mampu melukakan hati mereka. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Puan Rahimah Saud untuk soalan ini terkait dengan ibu dan bapa. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih pada Puan Rahimah Saud. Kita masih bersambung dalam Tanyalah Ustaz. Kita bersiaran kalau di TV, kita ada di TV9 dan masih live di Facebook, di media sosial yang ada, insya-Allah. Baik tuan-tuan, soalan yang sangat baik berkaitan mak dan ayah. Bila kita tinggal dengan mak ayah, apakah cara nak kita maksimalkan kebaikan dan dalam masa yang sama nak jaga tak memberi kecil hati? Yang pertama, demi Allah, barang siapa yang masih mempunyai mak dan ayah itu, tuan-tuan, satu rezeki yang luar biasa Allah bagi kepada tuan-puan. Demi Allah juga, ketika Allah mencabut salah seorang ataupun keduanya dalam kehidupan kita, maka tuan-tuan, sekaya manapun kita, sebesar manapun pencapaian kita, maka tidak sempurna pencapaian tanpa mereka. Saya bercakap di atas kapasiti saya sebagai seorang anak yang kehilangan ibu ketika saya berumur 13 tahun. Demi Allah, lagi sekali, tidak ada satu bentuk kerinduan yang lebih kita rindu melainkan rindu kepada ibu dan ayah yang telah meninggalkan kita kerana tidak mempunyai apa jua jenis ubat untuk menyelesaikannya. Jadi saya merayu dengan rendah hati berkat bulan Ramadan ni, siapa yang masih ada mak dan ayah, tolonglah manfaatkan sebaik mungkin nilaian, keberkatan, karamah yang Allah bagikan wali yang sedang berjalan di atas muka bumi Allah adalah mak dan ayah kita. The moment tuan-tuan hilang, dia tuan-tuan akan merasa, ya Allah Rabbi, gelaplah sebahagian dunia kita. Minggu lepas, habis daripada slot Tanyalah Ustaz hari Jumaat baru ni, ada satu mesej masuk. Ustaz tengok mesej ni. Saya buka, saya kata, Ustaz, kalau dia ingat saya tipu, saya baca mesej ni, tengok. Ada seorang makcik ni call, menangis-nangis dia. Nama makcik Umi Kalsum. Menangis-nangis. Dia kata, Ustaz, tolong buat solat hajat. Dia kata, Ustaz, anak lelaki dia adalah seorang je. Saya sebut nama ni, minta maaf sebut, bukan nama. Saya harap kalau mungkin dia menonton pagi ni, tolonglah berkat Ramadan ni, jumpalah mak kamu, minta maaf dengan dia. Dah umur 70 lebih dah mak kamu. Daripada 2019 dia tak pernah jumpa mak dia, sedangkan rumah jalan kaki 5 minit je. Cik Rashidi, kalau kamu sedang menonton, pergilah ziarah mak kamu. Mak kamu telefon tu dia menangis, Ustaz. Saya pula sedih sebab saya tak ada mak. Kalau Abang Rashidi tak mau bagi mak tu kat saya. Saya perlukan mak. Nangis-nangis, Ustaz. Dia kata, saya rindukan anak saya. Saya nak jumpa anak saya. Saya teringin nak jumpa cucu saya. Makcik Umi Kalsum ni pergi di rumah Cik Rashidi tak buka pintu kat dia. Bila saya tanya marah sebab apa, Cik Rashidi marah kepada mak sebabkan ketika zaman Covid, mak dia pergi ziarah dan kena Covid. Mak Cik Rashidi tak pernah pun berhajat untuk nak sebarkan Covid. Dia pun kena dan dia sakit. Jadi berdamailah Cik Rashidi, kaya kita taruh mana pun, hebat kita taruh mana pun, ketika mana setitis air mata yang mengalir dengan sebab kerinduan dan kesedihan dia kepada kita, maka Tuan Cik Rashidi dan saya, maka dekat kita dengan neraka Allah nanti. Tolong, saya merayu berkat pada pagi ni. Saya baca mesej tu berkali-kali, saya menangis sebab saya tak ada mak. Tolonglah manfaatkan ketika mana mereka masih ada. Maafkan mak kamu sebesar mana pun salah dia. Dan makcik Umi Kalsum, tabahkan hati, doalah banyak-banyak. Mungkin berkat Ramadan ni Allah lembutkan hati anak. Cucu nak jumpa tapi anak tak bagi, ayah tak bagi, tak boleh jumpa tok dia. Jadi ambil manfaat sebaik mungkin
Buatlah apa pun benda yang menggembirakan mereka, kerana saat mereka bergembira maka luas terbentang pintu syurga buat kita. Tetapi saat mereka bersedih maka tuan-tuan tertutup rapat syurga dan terbentang luaslah neraka yang akan menjadi medan akan kita dibakar hidup-hidup. Ini adalah janji Nabi. Nabi kata wa uququl walidain termasuk di antara ala unabbiukum bi akbar, dosa yang paling besar yang Allah takkan ampunkan sampai bila-bila. Jadi saya dengan rendah hati mohon sangat, dalam bab ni saya sangat sensitif. Saya tengok mesej tu mesti saya akan tanya, ya Allah Rabbi, ruginya orang yang tak manfaatkan ibu mereka. Manfaatlah sebaik mungkin ketika adanya. Saya pun berjuang madat hari ni sebab apa? Sebab ayah saya masih hidup. Saya tengok muka ayah saya tak tidur tak apa, asal saya boleh buat apa yang ayah saya hajatkan. Nah, kalau Pak sedang menonton pagi ini pun, doalah bagi kekuatan untuk terus menghabiskan apa yang dimulakan oleh arwah Ustaz Murtada, dan itulah menggajariah saya, jariah kita bersama insya-Allah. Manfaatkan mak dan ayah sebagai keramat hidup tuan-tuan. Dan momen hilang, tuan-tuan akan hilang segalanya di dunia nanti. Wallahu a'lam. Subhanallah. Saya pun baca Ustaz, walaupun dia hanya 12 ke 13 baris macam itu, tapi tulisannya dalam bahasa yang simple tetapi ada juga emosi di situ. Dia tulis dengan penuh pengharapan supaya anaknya kembali pulang dan dia sangat merindui anaknya. Subhanallah. Jadi kita pada pagi ini sama-sama kita fikirkan, kita sebagai seorang anak, adakah kita menyukakan mereka ataupun melukakan mereka? Fikir-fikirkanlah. Baik, jika kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada sesetengah orang suka beristighfar sahaja tapi malas dalam melakukan amalan sunat. Usahanya dalam istighfar dapat menipiskan dosa. Bagaimana pula dengan pahala? Adakah pahala juga dapat menebal hanya dengan istighfar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Mazni Hasan untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Mazni. Dia ada soalan berkaitan istighfar. Ada orang yang dia suka beristighfar Ustaz, tapi dia tidak melakukan amalan. Katanya dia tak buat amalan-amalan sunat yang lain. Baik, yang pertama, istighfar itu adalah satu amalan sunat. Istighfar itu adalah sunat yang sangat dituntut, yang mana Rasulullah tak tinggalkan setiap hari. Dalam riwayat sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak beristighfar sehari 70 wa 100. Di antara 70 hingga 100 kali. Nabi paling common, paling sikit, paling minimum 100 kali ataupun 70 kali Nabi akan mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sebaik-baik manusia, kalaulah manusia yang tidak pernah melakukan dosa pun melakukan sebanyak itu permohonan keampunan kepada Allah, tuntasnya kita sebagai manusia yang mungkin setiap jam ada dosa yang kita lakukan, perlulah lebih banyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlulah lebih banyak secara adatnya. Maka disebut dalam kitab Tafsir Al-Maraqi tentang kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seorang pemuda yang bertanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku lapar, tak ada makanan." Maka Imam Hasan Al-Basri kata, "Perbanyakkan kamu beristighfar." Datang orang yang kedua kata, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku tak ada zuriat, kahwin lama dah ni tapi tak peroleh zuriat. Retiak macam-macam dah, tongkat ali, tongkat motor, habis try dah, tak dapat zuriat juga." Maka Imam Hasan Al-Basri kata, "Perbanyakkan istighfar kepada kamu." Datang orang yang ketiga, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ada masalah kewangan, kesempitan, hutang yang terlalu banyak. Maka apa yang perlu aku buat? Tolonglah bantu aku," kata Imam Hasan Al-Basri. "Beristighfarlah kamu." Maka justru ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Apa semua orang main kat hang mudah je?" Kan? Oh, mai tanya nasihat, mai tanya ustaz, bagi jawapan satu ya. Semua soalan tanya istighfar. Soalan kedua tanya istighfar. Soalan ketiga tanya istighfar. Oi, mudah je, habis 8.5 macam tu ya. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, apa lagi yang mampu aku bagi berdasarkan apa yang Allah dan Rasul telah sebut dalam surah Nuh dan Nabi sebut dalam hadis riwayat daripada Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Nabi, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dalam setiap kesulitan hidupnya dan jadikan setiap gundah gulananya menjadi kebahagiaan, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masalah zuriat, masalah duit ringgit, masalah lapak, masalah rumah tangga, masalah bergalau nenek ni, maka jawapannya adalah memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru
orang yang beristighfar termasuk di antara amalan yang sangat dituntut. Maka itulah amalan sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, yang tak perlukan modal, hanya perlukan effort dan kekuatan untuk kita buat. Tapi kalau istighfar pun kita masih berkira-kira kita dengan Allah, maka takut-takut kemudian harinya Allah berkira-kira untuk memberikan keampunan kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Maka hari ini carilah ruang dan kesempatan mohon ampun kepada Allah. Ramadan, bulan pengampunan, maka perbanyakkan mohon ampun. Betul. Tapi memang biasa begitu, Ustaz. Ramai orang fikir istighfar itu hanya sekadar penghapus dosa, tapi dia terlupa ia juga adalah bakal menimbulkan pahala dalam akaun akhirat kita. Berjumpa lagi selepas ini. Berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk kita berikan tips kepada anda bagaimana untuk menebalkan pahala dan juga menipiskan dosa. Bukan sekadar menipiskan, maka terus kita hilangkan daripada kehidupan kita, tidak terfikir melaksanakan dosa dan juga nak jauh daripada kemaksiatan bala bencana dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidi. Katanya, Assalamualaikum. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, dua mata yang tidak disentuh api neraka untuk selama-lamanya, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mata yang bermalam dalam berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Soalan saya, Ustaz, bagaimana yang dikatakan menangis kerana Allah Subhanahu wa taala itu? Seperti kita ketahui, era sekarang banyak ceramah kesedaran untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tersentuh dengan perkongsian tersebut kerana takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan menangis gembira dengan kisah tentang syurga, apakah itu dikatakan hadis tersebut atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih kepada sahabat kita Puan Sahziatul Sidik. Saya serahkan kepada Ustaz. Menangis yang macam mana yang dimaksudkan, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Dadan Azrin dan Puan Sahziatul Sidik atas soalan yang cukup bermanfaat untuk kita amalkan sepanjang 10 Ramadan yang terakhir sebagai pembuka kita dalam amal yang tak perlukan modal, hanya perlukan sedikit effort sahaja berkaitan untuk menangis. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi yang disebutkan tadi, berkaitan Nabi kata dua mata yang Allah haramkan untuk masuk neraka. Dari segi majaznya menunjukkan bahawa Allah mengharamkan tubuh badan daripada masuklah neraka Allah. Yang pertama, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga malam untuk nak jaga keamanan negara atau berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita tahu polis, askar yang nak jaga keselamatan jalan raya, mereka terpaksa berjaga malam kan. Geng tu plus yang duduk dekat atas highway, sahabat-sahabat mujahidin kita yang berjuang di Palestin, yang berada di Syria, yang berada di Shishan, yang mereka ni berjuang di atas nak menjaga agama, negara, bangsa mereka, sampai kadang-kadang nyawa mereka menjadi taruhan pajaknya. Jadi tuan-tuan, maksud kita nak dapat yang kedua itu, nak berjaga malam, jaga malam, mungkin susah pada kita lah. Ambil yang pertama ni, Nabi kata menangis kerana takutkan Allah. Abdurrahman Auf pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hadis ini disebut dalam Sahih Bukhari. Ketika mana Abdurrahman Auf bertanya kepada Nabi SAW, ketika mana Nabi menangis ketika mana mendapat perkhabaran berkaitan Sayyidina Ibrahim, anaknya Rasulullah, wafat, meninggal dunia. Nabi menangis. Maka Abdurrahman Auf tengok keadaan tersebut. Abdurrahman Auf tanya, wahai Rasulullah, adakah kamu juga menangis? Macam itulah keadaan dia kan. Macam, kamu pun menangis macam tu. Maka kata Nabi SAW, wahai anak lelaki Auf, ni Abdurrahman Auf lah, sesungguhnya tangisan itu merupakan satu rahmat. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita boleh mengalirkan air mata itu adalah satu rahmat Allah bagi kepada. Sebab apa? Masih ada kelembutan hati kepada kita. Ada orang dia sombong, dia kata, Ustaz, saya pernah jumpa seorang hamba Allah ni, dia kata apa, Ustaz, saya seumur hidup ni saya tak pernah menangis termasuk mak saya meninggal. Saya dengar statement itu takut.
Takut sebab apa? Takut ya Allahu Rabbi. Dia cerita macam bangga habis. Cerita macam bangga tapi itu merupakan satu bala, satu musibah, bencana yang berat pada dia. Sebab ketika mak kamu meninggal pun hang tak boleh keluar air mata. Hang ni siapa ni? Keras betul hati ni, Roy. Keras betul hati Roy ni. Kan? Itu bukan satu benda yang baik untuk kamu. Itu satu benda yang cukup bencana besar daripada kamu. Seorang yang paling penting dalam kehidupan kamu mati pun kamu boleh mendabik dada kata, mak saya meninggal pun saya tak riau. La haula wala quwata illa billah. Kita baca mesej tadi pun tuan-tuan menangis, saya terganggu emosi saya. Makcik tukar saya jadi apa benda kalau saya pergi kenal anak dia ni, memang saya nak pergi talat dia. Apa benda hang ni tak ketahuan punca nak marah tak ada sebab. Mak hang duk rindu hang, setiap saat kerinduan tu dibalas dengan dosa tu. Setiap saat tu. Ni baru seminggu ni saya duk terganggu. Saya fikir macam mana saya nak cari alamat Pak Long ni, kata kan umur 50 lebih dah Pak Long. Kubur kata mai, rumah kata pi dah. Bukan ni bukan ruang dia. Maka sebab tu ambillah manfaat. Kalau kita tak mampu menangis dengan cara tersendiri, Nabi kata apa? Berpura-puralah kamu bernangis. Paksa diri kamu untuk menangis juga kalau tak mampu nak menangis. Malam ni, malam esok, malam lusa pergi buat khemulail, bangun seorang-seorang buat tahajud, tak ada tangan tu, paksa diri, keluarkan air mata. Walaupun dia kata, Ustaz, saya dah try dah tak keluar. Hang buatlah kau mana pun, kuti-kuti ke sikit bagi menangis, paksa. Dia kata, Ustaz, tu macam berlakon pula. Tak apa, buatlah. Nabi kata apa? Ni Nabi sebut, bukan saya sebut. Nabi kata, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Maka, apabila kamu membacanya, hendaklah kamu menangis. Sekiranya kamu tidak menangis, hendaklah kamu buat-buat nangis. Cuba paksa juga. Tekanlah kau mana pun. Kalau orang nak muntah, korek-korek kan. Tuan-tuan carilah apa kaedah untuk membuatkan tangisan. Boleh search kot video-video yang ada cara nak menangis. Boleh habu-habu ni. Tak kisahlah. Buatlah usaha tuan-tuan. Lama kelamaan insya-Allah bila tuan-tuan menangis, lembut hati, semakin lembut lama-lama tuan-tuan sikit je sebut poin-poin tertentu pun kadang-kadang dazas boleh keluar air mata, boleh mengalirkan keadaan-keadaan yang mudah-mudahan. Dan ada ulama, saya pernah baca satu kitab, ada seorang ulama yang ketika mana dia keluarnya air mata, dia akan buat macam ni, dia akan sapu. Bila ditanya kenapa kamu bila air mata mengalir, dia akan sapu satu muka. Dia kata mudah-mudahan air mata yang membasahi keseluruhan wajah ini Allah haramkan keseluruhan wajah, bukan hanya pada aliran air mata sahaja. Masya-Allah. Maka saya air malah mengalir ni, dia buat macam ni, macam ambil wuduk, alirkan pada satu tubuh badan. Masya-Allah. Mudah-mudahan itulah yang boleh kita amalkan. Berusaha untuk menangis kerana takutkan Allah, walaupun dalam keadaan terpaksa pada mulanya. Lama kelamaan moga mujahadah mendapatkan istiqamah, konsisten untuk buat perkara tersebut. Sekeras manapun hati kita, segangster manapun muka kita, sebanyak manapun parut kita, janganlah menjadikan keras untuk tidak mengeluarkan air mata kerana takutkan Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sekeras manapun hati manusia itu, maka apabila kena pada sentuhan sensitivitinya, maka hatinya akan tersentuh, maka air mata akan keluar mengalir membasahi pipinya yang sentiasa berada dalam keadaan terkerut memikirkan masalah dunia yang semakin berunsingkan. Baik. Seterusnya sahabat kita dari Facebook rasmi kita, iaitu Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad, katanya Assalamualaikum. Ramadan bulan terbaik untuk kita nipiskan dosa dan tebalkan pahala, terutama bagi seseorang yang diuji dengan sakit. Bagaimana cara terbaik nak memotivasikan seseorang yang murung kerana baru disahkan mengidap kanser tahap 4 melihat ujian sakit itu satu hidayah dan menggunakan masa yang berbaki sebagai medan terbaik untuk menipiskan dosa, menebalkan pahala sebelum ajal menjemput dia. Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Tuan Muhammad Faizal. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz memotivasikan diri. Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Faizal bin Ahmad. Soalan yang baik berkaitan orang yang diuji dengan penyakit. Dalam kes ni diuji dengan penyakit kanser tahap 4. Subhanallah. Masya Allah, satu ujian yang pasti sangat berat untuk ditanggung. 2 hari yang lepas, Alhamdulillah, saya dihadiri oleh 200 orang pesakit kanser daripada Cancer Survival Malaysia. Maka berbuka puasa di tempat saya di Madat, Alhamdulillah. Jadi semua yang datang tu memang pesakit-pesakit kanser. Dan semalam saya program dengan LPPKN pun, lembaga
yang berkaitan dengan kekeluargaan ni juga ada satu soalan di depan saya. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak redha di atas ujian? Saya kata, ujian apa kau nampak sihat? Dia kata, Ustaz, saya ada kanser stage 4. Terkejut kita. Jadi bila ni pula pun stage 4. Jadi 3 hari ni dan 2 hari yang lepas pun ada seorang pesakit kanser umur sebaya dengan saya, 32 tahun, meninggal dunia, kanser hati. Jadi saya yakin persoalan tentang ujian kesakitan ini adalah benda yang sangat berat. Ringan dari segi sebutan orang nak memberikan pesanan sabar, redha, tetapi sangat berat tanggungan orang yang menghadapi ujian, apatah lagi kanser ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, cuma satu benda kita ambil iktibar daripada perjalanan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Disebutlah riwayat Nabi Ayub kata Sayyidina Anas bin Malik selama 7 tahun 1 bulan diuji dengan kesakitan. Syekh Humaid sebut dalam kitab beliau, dia kata apa? Nabi Ayub diuji kesakitan ni 18 tahun. Itu berlaku khilaf. 7, 18 yang pasti lama. 7 tahun pun lama, tuan-tuan. Kalau 18 tahun lebih-lebih lagi lah lama. 7 hari pun tak tahan, Ustaz. Dan kesakitan Nabi Ayub ni, Ustaz, Masya Allah, sampailah peringkat isi ni keluar daripada tulang dia. Dari riwayat kata sampai tinggal tulang saja, Masya Allah. Kalau kita tak terbayang. Isteri Nabi Ayub kata, wahai Nabi Ayub, kalaulah kamu berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan kesembuhan. Nabi Ayub kata, aku malu, Allah dah bagi aku kesihatan yang baik 70 tahun. Allah bagi uji aku berapa belas tahun sakit, takkan aku nak tadah tangan mengenangkan nikmat dah 70 tahun sihat. Sampai macam tu sekali. Kita baru sakit sehari 2 hari pun kadang-kadang dah tak boleh belah dah rasa. Kadang-kadang sampai kita dah menyalah takdir kan. Allah, aku dah try macam-macam, awak lah Allah tak bagi kesembuhan lagi. Kita dah mula berbicara, kita terlupa berpuluh tahun kita sihat. Maka cuma dalam bab kesakitan, saya bercakap dan sekapisi saya pun pernah, tuan-tuan tengok parut di kepala ni 33 jahit. Ni bukan sebab gangster pukul orang, tuan-tuan, sebab kemalangan. Tangan saya patah, kaki saya patah 2 pula tu, terusuk saya patah. So saya pernah duduk dalam keadaan yang orang kata tengok tu kata ni meninggal lah ni. Kereta saya hancur tu perjalanan dalam dunia dakwah selama 13-14 tahun ni, Ustaz, duduk atas jalan raya tu lebih banyak daripada duduk di atas katil saya rasa. Setiap hari, setiap minggu 2 hari sekali saya ulang KL Kedah. Ni besok kena pergi Johor pula, straight macam tu. Sebulan dalam 15,000 km perjalanan atas jalan saja. So untuk rekod dalam tempoh 12 tahun berdakwah, 3 biji dah kereta tertelos. Cuma Tuhan yang bercakap je, belum tertelos lagi. Doalah. Maka sakit pun saya pernah merasai kesakitan tersebut. Cuma pasti sakit itulah ruang yang Allah nak tarbiyah kita. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Kita duduk lama. Saya duduk sini saya tak lengah. Tapi kalau kita duduk dalam masjid, duduk bersila, duduk sejam, mesti dia main sakit lutut, sakit pinggang. Bila kita nak bangun, tak nak bangun macam ni contohnya. Biasanya dalam keadaan sakit pada lutut ni, mulut akan sebut nama apa, Ustaz? Allah. Jaranglah bangun sebut Fir'aun. Kan, makcik tengok kat masjid kan bangun Fir'aun. Tak ada. Kita akan bangun mesti unconscious mind, minda sepada sedar kita akan sebut Allah. Saya bagi ni kisah benar untuk hidup saya yang tak berapa baik ini. Tuan-tuan mungkin orang yang baik. Sebagai panduan saya cerita untuk diri saya. Anak saya yang kedua, anak saya 6 orang, semua lelaki. Untuk rekod, Ustaz, anak saya 6 orang lahir, semua kuning, jaundice ni memang tahap tak relax tinggi. Ni anak yang baru dapat 3-4 hari lepas pun ni kuning tinggi ni. Tengok muka mata dia jadi kuning. Untuk dalam semua anak, yang paling teruk anak nombor 2 saya. Dia duduk dalam akuarium, ada lampu flower horn tu. Kan biasa jaundice kan hospital kalau tak dalam lampu macam flower horn tu, dia buah air lampu atas, anak kita duduk dalam tu. Sebulan duduk dalam NICU. NICU ni adalah neonatal untuk kanak-kanak punya ICU. Menangis tak? Saya setiap kali pergi menangis, duduk kesian tengok Ustaz, anak saya duduk bawah lampu tu sampai kulit dia jadi masak. Tintik macam pok dia dah waktu tu. Jadi bila lama lampu. Jadi macam dalam keadaan tu, sampailah doktor, kita ketiak macam-macam lah. Kalau ada orang kata Ustaz pakai sengkuang Cina, sengkuang Melayu, sengkuang Bangla, habis kita try habis dah. Macam-macam ikhtiar lah, mandi ayak kucai, ayak toge, Allah tak izinkan. Sampailah peringkat, seminit boleh sana? Masa tambahan, saya dapatkan penalti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah keadaan, doktor panggil, dia kata Ustaz, main net sekejap, kalau dalam tempoh 24 jam, kalau tak ni juga prosedur tukar darah. Jadi ceritalah kesan dan risiko. Saya ni turun ke bawah. Ustaz, doktor dia kata Ustaz pergi doa. Turun Ustaz, doa Ustaz. Saya tahu doa yang paling saya
saya ingat sampai hari ni, ketika itulah doa itulah Ustaz. Saya minta, ya Allah, kalau ada amal yang kau terima sikit pun, sembuhkanlah anak aku. Dan kalau boleh cabut kesakitan anak aku, gantilah kepada aku. Hingga sebesen saya rasa Ustaz, saya telan waktu tu. Doa sungguh-sungguh Ustaz. Dan saya rasa saya tak pernah doa sampai gitu ketika anak saya sihat. Jadi tuan-tuan, dengan sebab sakit, Allah jentik hati kita dekat dengan Allah. Maka mudah-mudahan ini juga tarbiyah untuk kita semua. Allah memberikan keberkatan, Allah berikan kebaikan untuk kita. Teruskan berjuang dengan kesakitan tersebut. Kita pasti akan mati, sama ada kanser ke apapun, sihat pun akan mati juga. Tapi biarlah ada kebaikan daripada kesakitan itu sebagai pahala kita, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan. Bila mana sakit baru kita sedar betapa indahnya nikmat sihat, dan kadang-kadang kita lupa tentang kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan selalu kita kufur dengan nikmat yang telah diberikan. Jadi saya anggap tadi sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan nipiskan dosa dan tebalkan pahala. Jadi Ustaz, mungkin ada doa ringkas sedikit, silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami telah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat. Ya Allah, ya Allah, kalau kami masih ada mak dan ayah, izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Ya Allah, Kau jadikan kami sebagai anak yang menyantuni mereka seumur hidup kami sampai mereka mati atau kami mati. Ya Allah, ya Allah, kalaulah mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami, kehidupan kami, ya Allah, dalam keberkatan Ramadan yang berakhir yang beberapa hari lagi ni. Ya Allah, Kau jadikan kami di antara umat yang mendapat malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Kau bangunkan kami setiap malam walaupun dengan sekecil-kecil ibadah. Ya Allah, Kau jadikan semua penonton Tanyalah Ustaz ini istiqamah sampai mati dengan majlis ilmu ini. Ya Allah, dan permudahkan urusan kami. Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.